Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat? Tengok hujan ni kurang lah. Bila hujan ni? Daripada pukul 2. Wih, lama dah lah. Oh, tak apa dah tuan-tuan. Jadi kurang banyak ni lah. Kurang banyak. Tak apa tuan-tuan, InsyaAllah kita sambung malam ni. Kita berhenti di mana tuan-tuan? Ke surat 16. Dari bawah kan? 1, 2, 3, 4. Dimaafkan kan? Betul tak? Farak tu belum lagi tu. Dimaafkan daripada orang yang mengguntingkan. Betul tak? Himar tu. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Farak ni maksud dia cabang masalah lah. Dimaafkan daripada orang yang mengguntingkan umpama himar atau bagal. Himar ni dia ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Dia macam dia unik istilah tuan-tuan himar ni. Himar kalau himar ahli dia panggil himar kampung, ataupun himar yang manja. Himar yang orang Arab letak barang dulu kan, letak barang, yang tu tak boleh makan. Himar ahli dia panggil, ataupun himar qaryah, kaldai. Kalau dulu ada orang baca kaldai kampung, kalau dalam kitab Jawi kata kaldai kampung, tak boleh makan. Yang boleh kaldai liak. Kan dulu ada orang baca silap kat Kulim, macam khutbah silap, diharamkan makan keladi kampung. Keladi kampung haram, bukan keladi kaldai. Silap. Keladi liar boleh, keladi kampung tak boleh. Boleh. Itu penting baca, kena tepat lah tuan-tuan. Silap bisalah, nasab tulisan. Jadi kaldai ni hak yang liar boleh makan, hak jinak tak boleh makan, haram. Waktu mana peperangan Khaybar tu, sahabat Nabi SAW sembelih kaldai kampung. Bagal ni apa? Bagal ni kaldai kahwin dengan kuda. Kemudian sembelih kuda. Rasulullah tak bagi makan himar ahli, tak boleh makan himar jinak ni. Yang boleh makan himar wahsy, himar liar boleh makan. Himar liar boleh makan. Adapun yang apa? Kemudian bagal tak boleh makan. Bagal tak boleh makan. Kita tengok cerita Piramli kan, Ahmad Albab kan sebut bagal unta, dia sebut bagal tak boleh makan. Unta kahwin dengan kaldai. Kuda boleh makan. Ada mazhab Hanbali tak boleh makan, tapi majoriti ulama boleh makan. Kuda boleh makan. Tapi itulah, himar tak boleh makan. Himar di sini dia tak sebut, tapi sebenarnya yang dimaksudkan di sini itu yang saya buka balik baca. Himar yang dimaksudkan di sini adalah himar kampung, iaitu himar jinak yang tak boleh makan. Tuan-tuan nak tahu himar liar ni apa? Saya sembang dengan kawan saya orang Maghribi. Kalau himar kampung ni memang banyak tuan-tuan, dongki tuan-tuan, kaldai.
Tuan-tuan taib ya dongki keldai ni kebanyakannya jinak lah tuan-tuan. Orang guna untuk letak binatang, letak barang, dia bawa barang. Keldai ni satu binatang yang mana kita panggil dia jenis susah nak sebut. Dia kalau tak sungguh tuan-tuan. Kalau kita letak binatang barang berat lagu mana pun dia bawa. Keldai. Kalau kita suruh dia pusing satu perigi tu, dia pusing tak berhenti. Keldai punya style ni, dia kalau dia tidur, tuan-tuan letak bom nuklear tepi dia pun dia tak bangun lah tu keldai. Tuan-tuan balik macam bola pun dia tak bangun. Kalau binatang lain bangun, keldai tu dia tidur. Kalau dia nak tidur, dia tidur lah. Dan keldai ni sebut dalam Quran binatang yang paling buruk suaranya. Wa inna ankaral aswati la sautul himar. Betul tak? Dan seburuk-buruk suara lah suara keldai kan. Ni sebut suara Luqman. Tuan-tuan tag saja di YouTube suara keldai. Memang itulah suara yang paling buruk yang tuan-tuan boleh dengar. Kat dunia ni suara paling buruk. Quran kata ankaral aswat sautul himar, ni suara keldai lah yang paling buruk sekali tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, himar kalau liak, himar liak yang mana? Saya buka dalam kamus bahasa Arab, kawan saya orang Arab Maghribi. Dia kata himar liak ni kuda belang. Kuda belang tu himar tu. Saya tengok kamus, oh baru macam tu rupanya. Tuan-tuan nak tahu macam mana rupa keldai, macam kuda belang. Cuma dia tak ada belang lah. Tapi kuda belang boleh makan. Pasal dia keldai liar. Keldai liar. Biral ni dia bila kahwin tuan-tuan, saya dah sebut tadi, kalau himar selesai lah. Himar kalau yang jinak tak boleh makan, yang liar kuda belang boleh makan. Baral ni pula dia kahwin tuan-tuan. Kahwin. Dia kadang-kadang kuda belang boleh makan. Walaupun dia boleh makan sebab dia himar liar, boleh makan kuda belang. Tapi boleh tak korban kuda belang tuan-tuan? Kita buat korban kuda ke, kuda belang ke, ada orang korban apa? Rusa lah. Boleh korban tak tuan-tuan? Tak boleh. Sebab dia bukan haiwan al-an'am yang biasa diternak. Yang biasa diternak ni unta, kambing, adik-adik kambing lah, biri ke apa kan, lembu dan kerbau. Kerbau ni bukan ikutkan dalam Quran hadis tak ada kerbau. Tetapi kerbau ni dah hidup dengan masyarakat kita dan masyarakat India ni dah 1000 tahun. Sampai dia jadi haiwan peliharaan biasa. Jadi kerbau boleh lah. Kerbau boleh. Kuda tak boleh. Kuda belang tak boleh tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kalau baral ni hukum dia haram, tak boleh makan. Iaitu apabila kuda kahwin dengan keldai. Keldai di sini adalah keldai kampung lah tuan-tuan. Keldai yang tak boleh makan lah, keldai kampung. Kalau keldai liang tak apa. Kalau kuda kahwin dengan kuda belang boleh makan. Pasal kuda boleh makan, kuda belang boleh makan. Tapi kalau kuda kahwin dengan keldai kampung, keldai jinak lah, keldai biasalah. Biasanya kalau disebut keldai ni tuan-tuan, dia merujuk kepada keldai kampung lah. Kalau kuda kahwin dengan keldai tak boleh makan. Baral tak boleh makan. Baik, dia macam mana sebab peranakan tu, walaupun kita nampak macam boleh makan tapi tak boleh makan tuan-tuan. Rasulullah larang, tak boleh makan. Jadi tuan-tuan, dalam istilahnya dia panggil kalau apa, kuda atau kuda kahwin dengan keldai dia panggil zongki. Kalau kuda tu jantan, keldai tu betina, dia panggil zongki. Zongki, Z-O-N-K-E-Y, zongki. Kalau yang apa, yang keldai tu jantan, kuda betina, dia panggil zidong. Zidong. Tapi dua-dua tak boleh makan. Jadi kuda kahwin, baral tak boleh makan. Senang kata baral tak boleh makan. Kecuali baral ni kuda kahwin dengan himar liar. Himar liar boleh makan. Itu kuda belang. Kuda kahwin dengan kuda belang. Tak kira lah sama ada yang kuda tu laki jantan ke ataupun kuda tu betina ke, dan sebaliknya. Yang penting kalau halal kahwin dengan yang haram tak boleh makan. Sebab tu kita bila baca tak boleh makan apa, babi ni kan, dan peranakannya, betul tak? Peranakan babi pun tak boleh makan. Senang kata kalau binatang halal kahwin dengan binatang haram tak boleh makan. Jadi kenapa penting saya kena sebut tu? Nanti dia ada makna tu. Dia kata dimaafkan daripada orang yang mengguntingkan umpama himar atau baral yang terbang bulunya pada kainnya, jikalau banyak sekalipun kerana umum balwa. Maksud dia kerja dia gunting apa?
Dia gunting bulu himar, yang ni himar kampung yang tak boleh makan tu, dan ataupun baral digunting, jadi bulu tu lekat kat badan dia. Dia kata dimaafkan sekalipun banyak kerana umum balwa. Umum balwa ni perkara yang kita susah nak elakkan. Saya pernah sebut kat tuan-tuan dah dulu dalam kitab mazhab Syafi'i, tuan-tuan dia sebut dulu tuan-tuan di Mekah masa tawaf banyak tai merpati. Dulu ni cerita 60 tahun 80 tahun lepas, tuan-tuan, 100 tahun lepas. Jadi bila banyak tai merpati dalam mazhab Syafi'i, tai merpati najis. Dalam mazhab Hambali saya tak pastilah. Rasanya kalau binatang yang halal dimakan dalam mazhab Hambali, maka dia adalah tak najis. Tai ayam, tai burung yang halal dimakan dalam mazhab Hambali tak najis. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, bila kita tawaf, kita masa tawaf kita tak boleh ada najis kat badan, betul tak? Dia kena bersih badan kita, tak boleh kena najis. Tapi masa tu 100 tahun yang lepas dahulu ni, bila dia bertawaf memang mesti terpijak punya tai merpati banyak sangat. Maka dalam kitab sebut pijak tai merpati dimaafkan kerana umum balwa, kerana kesusahan yang tak dapat dielakkan. Sama juga tuan-tuan pergi Mekah, tersentuh perempuan masa tawaf. Biasanya tersentuh ke tak sentuh? Biasanya lah. Tersentuh kan? Maka tuan-tuan dimaafkan. Pasal apa? Umum balwa. Tak perlu tukar mazhab pun sebenarnya. Ada orang kata kena tukar mazhab, betul tak? Mazhab yang tak batal. Ada juga pandangan macam tu. Nah, tapi nak ambil mazhab Hambali ke Hanafi ke Maliki, tiga-tiga tak batal. Jumhur tak batal. Tapi kena ambil semayang macam ni lah. Nah, banyak kita ikut semua. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i sebenarnya tak batal. Sebab dia adalah kesukaran yang kita nak elak tak boleh benda tu. Dimaafkan. Nah, semayang tetap sah dan tak batal wuduk pun. Termasuk dalam ni. Sebab bulu binatang yang haram dimakan, dia najis. Himar kampung tak boleh makan. Kita sembelih pun tak boleh makan. Jadi bulu dia kalau kita gunting ataupun dia tercabut, dia najis. Sama juga baral tak boleh makan. Jadi bulu yang dia tercabut apa ataupun kita gunting kena kat badan kita, najis. Nah, dia najis. Kalau bulu kambing tuan-tuan, bulu kambing yang halal dimakan lah, kambing ke, kambing biri-biri ke, kita potong bulu tu, kita buat baju hidup-hidup tuan-tuan. Hidup-hidup kita apa? Mesin bulu kat badan dia, kita ambil bulu dia, kita buat apa? Buat baju ke, buat kopiah ke, buat serban ke, boleh tak boleh? Kalau binatang yang halal dimakan boleh. Binatang, tapi syaratnya binatang yang halal dimakan. Itu pun kena ambil masa dia hidup ataupun mati yang disembelih. Macam tu. Kalau kambing tu mati kena langgam, bulu dia najis. Tak boleh. Kambing mati kena langgam, maka bulu dia najis, tak boleh kita ambil. Tapi kalau kambing tu kita sembelih dia, bulu dia bersih. Bulu dia boleh kita buat kopiah ke baju ke. Jadi tuan-tuan boleh saja tuan-tuan apa? Ambil bulu biri-biri waktu dia hidup. Betul tak? Kita mesin kan? Mesin ambil bulu dia buat kopiah ke, buat baju ke, buat kain pelekat ke. Sebab bulu tu nanti dia naik balik. Dia naik balik. Jadi bulu tu dia tak najis. Bulu kambing, bulu lembu yang kita ambil masa dia hidup ataupun dia mati yang disembelih. Kalau mati kena langgam, dia najis lah semua. Cuma yang tuan-tuan, yang isunya adalah kalau bulu kucing ni macam mana? Kita tengok realiti lah tuan-tuan. Sebab kita himar ni mana ada? Ada ke orang Bukit Merah belah himar tuan-tuan? Tak ada. Ada ke himar ni kalau tuan-tuan belah dia ada istimewa sikit tuan-tuan himar ni. Apa himar? Keistimewaan himar. Himar kalau berbunyi pada waktu malam, kita kena sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebutlah hadis. Sebab himar dia tengok syaitan. Ni sebutlah hadis je lah. Kalau orang Melayu dia kata ikan puyu ke apa, saya tak tahu lah tuan-tuan. Macam-macam. Tapi dalam hadis disebut himar. Siapa belah himar kaldai, dia kaldai ni dia takkan bunyi, saya sebut tadi tu. Dia takkan bunyi, dia diam kan, jirok-jirok. Tapi kalau dia bunyi, something. Dalam hadis sebut kalau kita belah kaldai dia bunyi, maka minta lindunglah dengan Allah daripada syaitan. Sebab apa? Sebab dia nampak syaitan. Tapi kita bagus orang Melayu, kita belah ayam. Kita belah ayam tak? Belah ayam baguslah. Tapi kena jagalah, janganlah menyakiti jiran. Pandai-pandai lah belah ayam ni. Jadi tuan-tuan, mak saya pun belah ayam juga. Saya pun kalau buat rumah nak belah ayam juga tuan. Dia ada kebaikan juga ayam ni.
Kalau dia berkokok, besar tak tuan-tuan tengah ayam berkokok pukul 4 pagi, pukul 3.30, pernah dengar ke tak pernah? Jangan ni tuan, jangan abaikan. Dia nampak malaikat rahmat. Sebut dalam hadis yang sahih, bila dengar iza sahadi, dengar ayam berkokok tengah malam. Ni kalau tuan-tuan dengar pukul apa? Jaga-jaga 6.30, tak payahlah tuan-tuan, dia suruh tuan-tuan bangun sembahyang subuh. Dengar ayam berkokok tu dia pukul 8 dah. Malaikat, bukan malaikat lajak sembahyang tu. Ni cerita kokok tengah malam. Ayam kadang-kadang tengah-tengah hari dia kokok, betul tak? Ni cerita tengah malam. Kadang-kadang saya masa belakang rumah saya dia ada ayam, dia belah ayam. Belah ni tak dengar dia pun mati dah kot. Kadang-kadang pukul 3.30 pagi dengar dia kokok. Kadang-kadang pukul 4 pagi dengar dia berkokok. Dia bukan saja kokok tu, kerana dia nampak malaikat rahmat. Sebut dalam hadis sahih Bukhari tuan-tuan dan Muslim, bila kita dengar je dia berkokok, jangan abaikan doa. Walaupun kita tengah tidur jaga asal ayam berkokok. Ada setengah orang dia dengar ayam berkokok waktu malam, dia nampak hantu ke? Ini mengarut tuan-tuan. Tak, dia berkokok, dia nampak malaikat rahmat. Walaupun kita tengah baring, angkat tangan doa, ya Allah, mudah-mudahan doa kita tu malaikat rahmat bawa terus ke hadrat Allah Azza wa Jal. Okey, baik tuan-tuan. Kemudian bulu kucing macam mana tuan-tuan? Kucing, kita banyak belah kucing tuan-tuan. Bulu kucing dia binatang yang haram dimakan kucing. Jadi bila haram dimakan, maka bulu dia pun najis. Ikut mazhab Syafi'i lah. Kalau ikut majoriti ulama, bulu binatang ni tak kira lah apa pun, dia tetap suci. Kecuali khinzir lah, khinzir dan anjing lah, dia ada perbahasan lah kat situ. Tapi pendek kata, bulu harimau ke, bulu gorila ke, bulu kuda belang ke, bulu leopard, bulu harimau bintang ke, ikut majoriti ulama, dia adalah suci. Jadi boleh buat serban bulu harimau, boleh buat serban bulu beruang, boleh. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh, tak boleh. Itu cerita mazhab lain. Tak apa tuan-tuan, sekarang ni kita cerita kucing tuan-tuan. Kadang-kadang kita sembahyang bulu kucing, betul tak? Bulu kucing yang ada di badan dia suci, tapi bila tercabut jadi najis. Dia macam ni lah tuan-tuan, cicak. Kita sembahyang, cicak jalan belakang kita, batal sembahyang ke tak? Cicak jalan kat badan kita, batal ke tak batal? Tak betul. Dia jalan-jalan, dia mati, batal sembahyang tak? Batal. Dia jadi najis. Bangkai yang tak najis ni bangkai apa? Ikan, belalang dan manusia. Kalau kita sembahyang, manusia tak kira lah, di Islam ke, di Hindu ke, di Buddha ke, kita sembahyang, kita bersentuhan dengan jenazah dia kan waktu sembahyang, tak batal. Lain lah kalau jasad tu dah busuk, keluar air, najis lah. Ini kita cerita kalau jasad baru mati. Lipah, sembahyang dalam Phuket, lipah mati, batal. Walaupun tak bau mati je, najis, dianggap bangkai. Kita sembahyang menanggung bangkai, boleh lah. Bulu tadi, cicak waktu dia hidup tak najis, dia mati je, dia jalan-jalan mati je atas bahu kita, mati je tu tuan-tuan kena tolak. Kalau tuan-tuan tak tolak, biar dia mati, batal sembahyang. Tuan-tuan sembahyang menanggung najis, menanggung bangkai tuan-tuan. Bulu kucing waktu di badan dia tak najis, tapi bila tercabut najis. Cabut dia jadi bangkai. Ulama sebut kalau sikit dimaafkan. Ni kucing lah, sebab kucing ni binatang kita panggil yang duduk di sekitar kita, betul? Dia manja, dia duduk kat di sekitar kita. Jadi ikut pandangan, kalau sikit lah tuan-tuan, sikit maksud dia orang tengok tak banyak, pada uruf dia. Tengok bulu tu nampak tak banyak, tak perasan sangat, pada uruf dia. Kebiasaan orang tengok, orang tak kata banyak. Tapi kalau orang tengok, banyaknya bulu kucing, itu banyak lah. Kalau banyak batal. Ada lagi satu pandangan kata banyak pun tak batal. Ada juga pandangan, pandangan yang dhaif lah. Boleh je pegang pandangan ni. Banyak lagu mana pun tak batal. Macam dalam kitab Asnal Matalib dia ada sebut. Sebab apa tak batal? Sebab dia binatang yang jinak, dia duduk di samping kita. Pendek kata, tuan-tuan sembahyang ada bulu kucing tak batal lah. Tapi janganlah banyak sangat tuan-tuan. Sikit-sikit tu dimaafkan lah. Baik tuan-tuan, seterusnya Allah, kita sambung. Masalah Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi,
Okey, kita sambung kitab kita Furu'ul Masail. Su'ila radhiyallahu an, ditanya lagi, daripada dua lopak air yang berbetulan keduanya pada tiap-tiap satu lopaknya itu air tiada sampai 2 kolah. Ada lopak air, banyak lopak air, tapi satu lopak air itu tak sampai 2 kolah. Jadi kita sebut tuan-tuan, banyak mana 2 kolah tu? Sebab dia panjang tu jawapan dia ni. Kita tengok. Maka dibukakan jalan antara keduanya, maka jadi sampai 2 kolah dan lebih, sebab berhubung 2 lopak air. Contohnya ada dua lopak air kecil-kecil, kita buat lubang sikit, longkang supaya berhubung, supaya cukupkan 2 kolah tuan-tuan. Sebab bila cukup 2 kolah, kita boleh ambil sembahyang dalam tu, betul tak? Dia tak jadi mustakmal lah. Kemudian dia takkan jadi, air tu takkan jadi air najis, mutanajis. Kalau masuk najis, sampailah berubah bau, warna dan rasa. Kalau air yang tak sampai 2 kolah, macam baldi kan, cicak berak dalam tu, semua jadi najis, betul tak? Dalam mazhab Syafi'i lah, semua jadi najis. Tapi kalau 2 kolah, macam 2 kolah kan, cicak berak ke, cicak mati dalam tu ke, dia takkan jadi najis air tu kan, kecuali berubah bau, warna dan rasa. Baik. Jadi lopak banyak, buat laluan antara lopak-lopak ni, supaya apa? Supaya air lopak-lopak ni mencapai 2 kolah. Capai 2 kolah, masuk tak jejak, tak jadi najis dah, sampai berubah bau, warna dan rasa. Baik, kemudian maka jadi sampai 2 kolah dan lebih, ataupun lebih daripada 2 kolah, sebab berhubung 2 lopak air. Adakah memadai pada kita lakukan hukum 2 kolah itu jika kecilnya lubangnya sekalipun? Katakan kita buat longkang kita ni, ataupun kita buat paip ke, yang berhubungkan ni kecil je antara lopak-lopak ni. Boleh tak lopak-lopak ni semua dengan penghubungan yang kecil dengan lopak yang lain tu, boleh tak mencapai 2 kolah? Tuan faham kan isu dia kan? Kemudian sekalipun kecil lubangnya, atau disyaratkan luas lubangnya, ataupun disyaratkan antara lopak-lopak ni mestilah dia punya penghubung tu, longkang yang menghubungkan itu, ataupun saluran yang menghubungkan itu, saluran yang luas, ataupun tak. Dan apakah dhabit ni, apakah kriteria tuan-tuan? Bahasa canggih dia kriteria lah. Luasnya, apakah kriteria luasnya? Setakat mana luas dia tu? Adakah disyaratkan sekira-kira jika kita gerakkan salah satu daripada keduanya, yakni keduanya salah satu daripada kolah, kita gerakkan air dia, kita tepuk ke, kita goncang ke, nescaya bergerak pula pada satu yang lain. Adakah disyaratkan antara dua lopak-lopak ni, saluran ni besar sehingga kalau kita kocak satu kolah ni, kolah lain pun ombak dia kan, gelombang itu sampai lah. Baik, maka dijawabnya bahwasanya tiada memadai jika ada lubang yang ditebuk antara keduanya jika kecil. Kecil tak boleh. Antara kolah-kolah ni kita buat paip kecil je, besar tu halus je. Kolah ni tak cukup 2 kolah, yang tu pun tak cukup. Jadi kalau gabung semua cukuplah 2 kolah. Maka kita buat paip kecil je. Dia sebut tak memadai. Sehingga kita tengok maka disyaratkan lubangnya besar supaya dapat kita lakukan hukum air itu banyak sekira-kiranya adalah dapat pergi datang antara keduanya. Maka sebenarnya telah berkata ulama, jikalau kita selamkan umpama cerek yang ada di dalamnya air kena najis, di dalam air yang 2 kolah atau lebih, disyaratkan luas mulutnya, maka jadilah suci air yang di dalam cerek itu. Kena luas. Makna dia kalau kita ada kolah 2 kolah kan, dalam cerek tu ada air najis. Bila kita selamkan cerek tu ke dalam kolah, air najis campur dengan air 2 kolah, dia akan jadi suci, betul tak? Contoh dia macam ni tuan-tuan. Kita ada macam ni lah tuan-tuan. Baldi lah senang, satu baldi ada tek cicak dalam tu, najis lah, ataupun tek kucing ke, tek tikus ke, tapi air tu tak berubah lagi bau warna rasa, tapi najis lah, betul tak? Kita hukumkan mutan najis. Kita nak buang sayang,
Sebab sikit je ada sikit tik kelawak, tik apa, tik cicak. Baldi ni besar juga. Kita buat apa? Ambil air tu tuang dalam apa, kolah tu, jadi tak jadi najis. Sama juga kalau dalam cerek tu dia ada apa, dia ada najis, kita selam dia dalam air dua kolah ni, air najis lah kita kata, air apa, air yang ada tik cicak ke apa ke, kita selam. Kalau mulut cerek tu luas sampai air dalam dengan luar ni boleh keluar masuk dengan mudah, maka sucilah air dalam tu, boleh lah. Tapi kalau kecil, kekal lah najis dia tu, kekal juga mutanajis. Baik, kemudian nanti kita sebut tuan-tuan banyak mana dua kolah tu. Dia tak banyak pun tuan-tuan, sebenarnya sikit je, taklah sebanyak yang kita sangka. Kemudian maka diketahui bahawasanya air yang dua lopak air yang ada pada bom, bukan bom tu, bom ke tuan-tuan, bumi bukan bom. bumi kadang-kadang silap tuan-tuan, pada bom. ada beberapa kali khutbah yang khatib tersilap, bukanlah aib pun silap. Saya ingat di Perak di Perak ada, kerajaan telah menyediakan beberapa ni khatib imam baca. Sebab tu siapa-siapa nak jadi khatib, kita tahulah kalau khutbah ni tak baca teks baguslah. Tapi sebenarnya kalau undang-undang yang ada di Malaysia ni lah, memang kena baca teks tuan-tuan. Dia Ulul Amri punya undang-undang dia suruh baca teks. Sebab kita baca teks ni takut kita taklah melalut sangat, betul tak? Ada orang kadang tak baca teks. Saya boleh tak baca teks, semua orang boleh tak baca teks, betul tak? Takut kita duk apa? Kita duk beletiang. Ni imam tak baca teks kot. Tak baca? Tak baca, okey, bagus. Baca? Baca bagus lah. Saya baca. Saya pernah pergi masjid sekali, dia berjemput ustaz, jemput lah. Pasal apa? Dia pun nak ustaz yang tak baca teks. Tak, saya baca teks. Sebab saya ingat kalau baca teks, saya pernah tengok orang khutbah tak baca teks, kadang-kadang dia poin tak banyak, dia hanya beletiang. Jadi tak cantik sangat lah. Bila kita khutbah, teks yang disediakan oleh Jabatan Agama ni memang cantik isi dia, bahasa dia memang cantik. Saya pernah dengar ada satu ustaz, dia tak baca teks, baguslah tak baca teks ni, tapi dari segi poin dia kadang-kadang dia berulang lah. Poin dia berulang, lepas tu dia bagi banyak contoh, banyak menyembang macam tu. Okey lah, bukan tak boleh tak tengok teks, tapi pastikan kita poin kita lengkap. Biarlah kita baca hadis, kita hurai cantik dengan ulama. Ini saya tengok ada ustaz, dia tak baca teks, dia baca ayat Quran, baca hadis, dia hurai ikut diam dia tuan. Hurai pun macam tak kena sangat, tak sesuai lah tuan-tuan. Sekadar sedap kita mendengar, tak jadi mestilah poin dia tepat. Jadi tuan-tuan, kalau tak baca teks juga, dia kadang-kadang selalu jadi lupa rukun. Dia lupa selawat, dia lupa ittaqullah, dia lupa, tak baca teks selalu tersilap. Dia tertinggal apa? Selawat dia tertinggal, ittaqullah tertinggal. Itu kadang-kadang yang terlupa. Alhamdulillah jaranglah tertinggal. Jadi tuan-tuan tak tengok teks pun boleh lah. Tapi kalau di Malaysia ni, syarat dia, saya ingat boleh kata semua negeri memang disuruh tengok teks lah, supaya poin kita tepat dan tersusun. Cuma je tuan-tuan, pada yang baca teks ni, dia sebelum baca tu kena cek dulu, terutamanya adalah ayat Quran. Kadang-kadang kita dengar khutbah, kita risau sah ke tak sah ni. Pasal apa? Khatib daripada awal sampailah khutbah yang kedua, baca ayat Quran semua salah. Semua salah. Eloklah Perak letak pada khutbah kedua ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Kalau kita baca yang tu betul, yang lain salah, okeylah. Sebab dia disyaratkan dalam salah satu khutbah kita baca satu ayat Quran. Saya pernah dengar khatib baca Quran sampai saya kata betul ke, dia baca tergagak-gagak potong sampai tak jadi macam Quran. Jadi khatib pastikan ayat Quran yang dia baca betul. Tapi pendek kata, dalam khutbah Perak dah ada tu innallaha wa malaikatahu kan. Jadi kita bacalah yang tu. Kotlah yang kita baca yang hak atas tu silap banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan yang tu okeylah. Tak apalah tuan-tuan. Apa dia di Perak tu dia baca fakulti tuan-tuan. Khatib ni dia tak check dulu sebelum baca, dia terus baca Jawi pula tu. Dan ni Perak baru pulang ada Rumi, betul tak? Rumi ni baru lagi. Saya ingat dalam tahun ni baru ada Rumi. Dia ada apa? Jawi Rumi kan.
Dulu Jawi semua. Jadi fakulti tulis dalam Jawi bukan senang nak baca tu. Fakulti khatib ni tu fakulti benda apa ni? Khatib ni kata apa? Kerajaan telah menyediakan banyak paku lantai. Tapi confident tu penting lah tuan-tuan. Paku lantai. Di Perlis satu kes committed. Ni dulu sekarang ni dia dah ada Jawi. Kalau Jawi pun bila perkataan tu susah dia akan buat kurungan kan. Dia buat kurungan, dia tulis committed. Betul tak? Dia ada dah. Dulu tak ada. Jadi di Perlis tu kita hendaklah committed. Jadi khatib tengok metang apa ni, kita hendaklah kemetod. Kena tengok juga kot tuan-tuan. Tengok dululah. Dia tak boleh apa, take for granted. Orang putih kata jangan confident sangat. Kita dah baca khutbah dah 5 tahun, 10 tahun. Jangan. Dalam dunia ilmu, dalam dunia agama ni, dalam apa-apa benda kita buat, kita kena tawaduk. Setiap kali kita buat, kita cek, siasat dulu. Baik, okey tuan-tuan. Kemudian maka diketahui bahawasanya air yang dua lopak itu pada bumi dan berhubung dengan yang keduanya, sebab kita bukakan jalan maka tidak dapat tiada dibukanya luas. Mesti buka luas. Buka luas, maka dihukum jadi satu, maka tiada dihukumkan jadi satu dua lopak dengan pecek kecilnya lubangnya. Demikianlah yang disebut setengah daripada a'immah, dan sanya telah disebut pada nihayah barangnya muafakat dengan yang demikian itu. Maka kita kata padanya apabila adalah pada dua kolam air yang sampai dua kolah antara keduanya, jalan yang kecil tiada dihukumkan dengan berhubung. Nampak tak? Kalau lubang kecil tak dihukumkan berhubung. Yang kerana disyaratkan berhubung itu bahawa hasil serta pergi datang air itu dan berbalik setengahnya dengan setengahnya. Dan di atas kata ini, jika berhubung beberapa lopak air, umpama beberapa kolam yang bermasuk-masukkan, maksud dia bergerak lah antara satu sama lain tu, antara setengah dengan setengahnya lubang yang kecil, maka tiada dihukumkan dengan berhubung dengan nisbah kepada menajiskan dia, dan dikiaskan atasnya dikatakan adalah pada kami air ada pada sarip kolah berhubung yang setengah dengan setengahnya, dan tiada berubah dengan najis, dan iaitu najis, maka jika luas jalannya maka tidak dihukumkan dengan menajiskan atas jalan yang tersebut itu. Baik, macam ni lah tuan-tuan, dia nak beritahu. Kalau antara dua kolah lubang dia besar, senang dia bermasuk antara satu sama lain. Kalau salah satunya masuk tai cicak ataupun tai tikui, maka tak jadi najis. Tapi kalau lubang dia kecil sampai air itu kita tengok susah dia nak bergerak daripada satu kolah ke kolah lain, kalau masuk najis di satu kolah, maka kolah tu menjadi najis, sebelah lagi tak jadi. Sebab dia walaupun dia berhubung, tapi hubung dia terlalu kecil. Jadi benda ni kita tengoklah tuan-tuan, senang tak dia nak bergerak satu air ke air yang lain? Senang tak dia bergerak? Dia nak masuk antara satu sama lain. Okey tuan-tuan, sekarang ni dua kolah banyak mana? Okey tuan-tuan, kita katakanlah kita ada segi empat sama. Bukan segi empat tepat lah, segi empat sama. Segi empat tepat ni mungkin panjang dia tak sama, lebar dengan panjang tak sama. Ni segi empat sama. Segi empat sama maksud dia apa? Sama lah, betul tak? Dia punya lebar dengan panjang ni sama. Yang ni sama, betul tak? Dia petak macam ni sama. Sini sama, sini sama. Dan dalam dia sama. Tuan-tuan bayangkan, bukan banyak sangat pun dua kolah ni. Dia punya lebar dia 1.1/4 hasta. 1.1/4 hasta. Dia punya lebar. Panjang dia pun sama. 1.1/1/4. 1.1/1/4. 1/1/4. Silap tuan. 1/1/4. Faham tu? 1/1/4 kan? Satu hasta campur dengan 1/4 hasta tuan-tuan. Jadi dia punya panjang, lebar dan dalam dia tak banyak sangat tuan-tuan. Tetapi bukan hasta kita tuan-tuan, hasta orang normal, orang Arab normal. Tapi kata ulama,
dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, 1/4 hasta ni saya tak pernah suka lah tuan-tuan, dia tak sama, betul tak? Ada orang panjang, ada orang dia tak panjang. Tapi normalnya tuan-tuan adalah 1 hasta sama dengan 61.834 cm. Kita kata 62 lah senang, betul tak kan? Yang senang 62 lah, kita kata senang. 1 hasta 61.834 cm. Nah, sedangkan kita kata 62 lah senang, betul tak? Dekat dah tu. 61 6.8 kita bundarkan je lah. 62 cm panjang mana tuan-tuan 62 cm. Lebih kurang lah sama sebut tu kan. Panjang ni ada? Ini. Ni panjang sangat, betul tak? Dua kaki ya? Oh, dah 2 kaki. Dua kaki. Lepas tu tambah lagi 1/4 dia. Ni 1, tambah lagi 1/4 daripada ni. Bagi 4. Berapa tu kalau bagi 4? Lebih kurang dalam 20 lebih kan tu. Kita kata dalam 21, tak sampai 21 kan. Kata 21 lah. 21 panjang mana? 21 cm. 21 cm panjang mana kakak? Tak panjang tu. Kita kata panjang ni lah. Contoh lah, kita panjang sikit lah kita kata. 1 hasta campur dengan 1/4 hasta. Untuk apa? Dia punya lebak dia. Lebak apa? Lebak kolam tu. Ini lebak dia dan panjang dia. Panjang dan lebak sama. Dalam dia pun banyak tu. Tak banyak sangat pun. Betul tak tuan-tuan? Takat tu ya. Tuan-tuan ni kira bukan 2 kolah ni, 10 kolah ke berapa kolah ni? Kolah kita ni luas. Kualiti minyak kan? Lebih kurang itulah 2 kolah. Tapi tuan-tuan kena ingat, bila tuan-tuan ambil sejebuk mandi, kurang lah dia. Ini nak cerita banyak tu lah, betul tak? Banyak tu lah. Tapi kalau tuan-tuan ambil semayang, dia jatuh balik tak apa, betul tak? Cuba je tuan-tuan kalau kira liter. Kalau kira dulu satu kolah sama dengan 250, kita nak isyak dah tuan-tuan. Dia 2 kolah kan. Satu kolah sama dengan 255 kati Baghdad. Ni cerita kiraan dulu ni. 250 kati Baghdad. Satu kolah. Kalau 2 kolah 500 kati Baghdad. Ni Baghdad ni Baghdad Iraq tu. Ini kiraan dulu tuan-tuan. Kiraan ratus tahun yang lepas lah. Satu kati Baghdad sama dengan berapa? Satu kati Baghdad sama dengan 382 point berapa? 382.5 gram. Bukan kilogram tuan-tuan, gram. Satu kati sama dengan 3, ni bukan kati kita dah, kati Baghdad tuan-tuan. 382.5 gram. Jadi kalau 2 kolah kalilah 382.5 gram kali dengan 250 lebih kurang dalam 95.625 gram. Kilogram 95.625 gram. Kilogram 95 kilogram tuan-tuan. 95.625. Kalau 2 kolah kali 2. Tadi 1 kolah tu. Kalau 2 kolah lebih kurang 191.25 kilogram. Bukan liter lah. Liter nanti kita tambah sikit. Liter dia lebih sikit 191.25 kilogram. Ini sama dengan apa? Sama dengan 2 kolah. 2 kolah lebih kurang dalam 19. Air ni berat tuan-tuan, betul tak? Air kalau kita bolang baldi pun berat, kita angkat berapa kilo dah tu. Jadi tuan-tuan, dia berat dia lebih kurang 191.25 kilogram. Bukan liter. Kalau liter kali dengan 1.04 lebih kurang dalam 198.9. Ni tuan-tuan pegang 2 kolah sama dengan 198.9 liter. 198.9 liter. Itulah 2 kolah. Kalau mazhab Hanafi dia banyak sikit. Mazhab Hanafi 211.25 liter.
211.25 liter. Boleh tak? Tuan-tuan catat itu lah. Dia punya apa? Kalau liter sama dengan 198.9. Ni majoriti ulama 198.9 liter. Dua golah 198 point. Tuan-tuan beli air kan beli 10 liter kan, campur jadi dah 2 golah. 198.9 liter. Itu 2 golah. Kalau mazhab Hanafi 211.25 liter. Noh, 1 galen sama dengan apa? 1 galen 1,000 lah 1 galen. Saya tak tahu banyak mana, tapi gitulah. Liter bukan banyak pun, kita minum pun kecil ya, betul tak? 1 galen 4 liter lah. Ni kita minum ni pun dah setengah liter kan. 1 liter besar sikit lah. Kiranya kalau botol air 1.5 liter kan, berapa banyak botol tu? Kira Ustaz boleh tuan-tuan, insya-Allah saya kira lah tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak senang, tuan-tuan bundar lah. Jadi tuan-tuan bundarkan kepada 200, betul tak? 200 liter lah senang, betul tak? 198 kita kata 200 lah senang, 200 liter. Dah lah kita kira Ustaz banyak mana. Mana kalkulator ni? Ada pun 200 bagi dengan 1.5. Oh banyak lah, 100 juga lah tuan. 133. 103. Tuan-tuan beli ayam 1.5 liter tu kan, dia ada lebih kurang 133 botol. Kita katalah 134 botol lah, sebab dia 1333, lebih kurang dalam 134 botol lah. Jadi tuan-tuan senang lah, tuan-tuan buat kod tuan-tuan ada duit boleh lah buat kolah kat rumah. Agak-agak cukup 2 kolah ke tak cukup ni, tuan-tuan pergi beli air mineral. Beli air mineral tu, tuan belilah dalam, dia kata 133 botol, tuan belilah 135, tuang dalam tu. Tuang satu. Kalau cukup 2 golah lah tu. Tak apa tuan. Habis akan datang kita sambung Su'ila radhiyallahu an. Panjang sikit malam ni, separuh kita baca tuan. Tuan-tuan, sebelum saya lupa tuan-tuan, saya yang saya kuliah malam ni saya rakam, saya letak di YouTube. Kok tuan-tuan nak dengar balik ke, siapa-siapa kan anak-anak nak dengar, saya buat rakaman ni. Saya buat rakaman suara aja. Kemudian saya letak di YouTube. Tuan-tuan ada kot semua headset macam ni tu. Semua headset canggih-canggih lah ni. Mana ada tiga-tiga sekupang lah tuan-tuan. Kok nak dengar balik ke, ulang ke, kok nak catat balik ke isi tuan-tuan. Tuan-tuan pergi di YouTube. Saya baru je buat tuan-tuan 2 minggu je. Dalam 2 minggu lah saya buat lebih kurang. Tuan-tuan type saja di YouTube tu Siri Kuliah Peribadi. Tapi gambar saya tak ada lah. Saya bubuh gambar daun lah, pokok lah, langit macam tu lah. Tapi suara tu ada. Tuan-tuan type Siri Kuliah Peribadi. Dia mesti keluar lah tuan-tuan. Sebab tak ada lagi orang buat channel yang guna nama tu. Tu saya kena buh nama pelik sikit tuan-tuan. Siri Kuliah Peribadi. Siri Kuliah Peribadi. Jadi kalau tuan-tuan Siri dalam kereta ke, aku ada MP3 tu kan. Ada orang ada MP3 YouTube tu, boleh buka YouTube Android, boleh dengar dalam kereta ke dan sebagainya. Jadi cukup sekadar tu, saya mohon maaf kalau kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu. Bila kita berjumpa tuan-tuan? Isnin ni tuan-tuan. Isnin ni. Ni Isnin nak main ni. Esok Ahad, Isnin tuan-tuan. 1 hari bulan. Betul lah. 1 hari bulan insyaAllah kita jumpa Isnin nak main ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma tafarraqana ba'da tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la muhabba wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.